Dan seperti biasa, Bilik Anchor tetap setia membawakan cerita seram dan mistik pengalaman daripada tetamu jemputan kita. Dan kali ini, walaupun dengan feel yang agak berbeza, Bilik Anchor akan tetap kami teruskan. Dan bersama kita kali ini, kita ada Alia. Apa khabar, Alia? Alhamdulillah, sihat. Aina macam mana, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dan Alia katanya kan nak kongsi pengalaman seram sewaktu berkunjung ke Bukit Fraser, betul? Ya, betul. Macam mana tu? So cerita dia bermula macam ni. Kita orang plan untuk pergi day trip sahaja ke Fraser Hill tu. Pergi dalam 4 orang macam tu, termasuk saya. So dalam 4 orang tu 3 perempuan dan seorang lelaki. Lelaki tu husband saya lah. Masa itu kita orang okey je lah sebab pergi pun dalam pagi dan dah sampai dekat situ dalam tengah hari macam tu. Kita orang terus ke ada satu air terjun dekat bahagian Fraser Hill yang ke dalam sikit tau. Actually kita orang dah pergi Fraser Hill tu banyak kali, tapi tak pernah orang kata tergerak hati lah nak pergi nak pergi ke air terjun tu kan. Tapi tiba-tiba hari tu rasa macam teringin nak pergi sebab kita orang ni dah bawa baju kan, pakaian macam kononnya lah nak pergi mandi lah dekat situ. Lepas tu bila dah pergi dekat situ, dia memang ada tempat orang bercamping, ramai jugalah. Daripada parking nak ke dalam tu lebih kurang 10 minit ke 15 minit lah kalau kita jalan kaki kan. Dan dekat tapak yang first tu memang ada orang camping. Tapi kita orang ni jenis yang nak lagi thrill lah, tak nak lah tempat yang biasa-biasa ni, nak explore lagi. Tu jalan daripada Fraser Hill tu, daripada nak masuk ke kawasan air terjun tu berapa jauh? Daripada Fraser Hill tu nak ke air terjun tu ada kot dalam 10 ke 15 minit sebab jalan dia memang kecil sangat. Jumpalah ada air terjun ni. Dia tak berapa nak orang kata cantik sangat tu, tak adalah cantik sangat. Tapi dia ada air terjun sikit dan dekat situ memang tak ada orang. Kira kami berempat je yang ada dekat situ. Pukul berapa time tu? Time tu siang lagi, dalam pukul 1 lebih kot macam tu ataupun so kita orang berdiri kat situ. Yang mandi dekat situ cuma husband saya je seorang sebab dia dah bawa baju dia siap-siap. Kita orang yang lagi 3 orang ni tak bawa baju, so baju dekat kereta. And then dia seorang je dapat mandi lah, husband saya ni mandi. And then yang lain busy ambil gambar apa semua kan. Tapi I seorang tak ambil gambar. Tak tahu, rasa macam feeling tak sedap hati kan. Macam tengok area tu macam dah lah tak ada orang kan. Lepas tu tiba-tiba I terdengar suara macam orang bercakap-cakap, tapi kita tak faham apa dia yang dia cakap tu. Macam bising, macam dekat kenduri. Macam tu lah. I dengar betul. Ada orang ke? Tengok keliling-keliling memang tak ada orang. Memang kita orang saja yang ada kat situ. Dan aku tanya orang lain kan, macam ada dengar tak macam orang bercakap-cakap ke apa kan. Dan dia kata tak ada dengar pun. Okey, tak apalah, abaikanlah, tak nak macam buat. Alia dekat dengan air terjun tu ke ataupun Alia pergi jalan-jalan dekat area air terjun macam mana? Memang dekat air terjun tu. Dia macam nak ke air terjun tu, dia ada tangga lah tau untuk turun ke bawah tu. Dekat dia macam lubuk, bahagian lubuk air terjun tu. So dekat sekarang dekat bawah tu lah, dekat bawah tu memang dekat sangat dengan air terjun tu. Lepas tu dah ignore benda tu, kita orang pun rasa nak mandi. Yang perempuan ni pun rasa macam tak apalah, nak pergi ambil baju lah kan. Perjalanan tu agak jauh kan, dari air terjun nak ke kereta tu dalam 10 minit juga kan. So kita orang pun macam tak apalah, 2 orang yang pergi kan. Tinggal 2 orang dekat tempat air terjun tu. 2 orang tu baru melangkah tu, rasanya 3 step anak tangga untuk naik ke atas. Angin kuat sangat. Macam memang kuat tu sampai jadi gelap macam nak hujan yang lebat tau. Kenapa kan, macam tiba-tiba sebab tadi memang tengah terang sangat-sangat kan.
Tiba-tiba angin kuat ni dengan daun habis gugur-gugur, gelap segelap-gelapnya. Suami Alia time tu dekat mana? Masa tu dekat bawah, dekat bahagian dekat air. Suami tengah mandi kat bawah. Suami tengah mandi. Dia tengah mandi. So macam ada rasa lain dah. Ini cerita dia pun meremang rasa. So macam kenapa tak apalah, I cakap tak apa, tak payah pergi naik. Tak payahlah, tak payah pergi ambil baju kan. Biar je. Dan I cakap dah lah, settle cepat-cepat, jom kita balik kan. Cakap sebab I rasa macam dah lain macam dah ni kan. So husband I mandi okey je. Lepas tu kira yang I punya kawan lagi 2 orang tu turun balik semula nak ke air terjun. Tiba-tiba langit cerah balik. On the spot. I macam astagfirullahalazim. I terus rasa macam okey, ni memang ada benda. Sebab macam on the spot. Juga dengar. Dia macam tak bagi kita orang mandi lah. Macam dia nak bagi husband I seorang je yang mandi kan. Rasa tak sedap. Macam dah settle semua, kita orang pun naik atas. Masa kita orang dekat on the way nak naik dari air terjun tu, nak naik ke atas, naik tangga tu kan, one of I punya kawan, dia ada record. Actually dia macam record lah, macam ambil video sikit. Memang video tu memang nampak sangat ada something. Nampak apa? Dia macam, oh my god, nampak apa tu? Dia perempuan, tapi dari belakang lah, rambut panjang macam tu dengan baju warna putih, tapi kaki dia memang tak jejak dekat tangga tu. Ya Allah, anda tu kan macam, actually masa tu kita orang tak tahu lagi ada video tu tau. Macam dah lepas kejadian tu baru kita orang tengok semula video tu, baru macam baru rasa dia punya macam something macam, weh patutlah fikir balik kan. Ada penunggu kan yang kita tak nampak ke situ? Memang tak sangka lah ada dalam video tu. Sebab selalu sebenarnya kita tengok orang punya video kan, macam ya ke orang ni punya video, sekali kena kat diri sendiri. Dah sampai, dah nak gerak sampai kat kereta tu, tiba-tiba ada satu bau yang wangi. Memang wangi lah. Bau tu bukan macam bau perfume, macam bau bunga dalam hutan. Memang wangi. So I tegur lah. I kata, bau apa yang macam wangi kan? Lepas tu, kata jangan tegur kan? orang cakap jangan tegur. Yang kita nak tegur. Ya Allah, masa tu macam sudah. Lepas tu masing-masing dah macam muka dah lain dah. Tak sampai lagi kat kereta. And then masing-masing nak, orang kata nak hilangkan rasa seram tu, ceritalah benda-benda yang kelakar kan. So benda-benda kelakar. Lepas tu sampai part tu I tak boleh nak kontrol I punya gelak. I non-stop gelak tau. Dia orang cerita balik kan, cakap ada lawak ke? Dia orang buat lawak ke? Ataupun tiba-tiba je rasa so I macam non-stop gelak. Orang depan yang kawan I yang 2 orang perempuan tu pusing belakang, tegur, kenapa gelak? Macam dah tak ada benda dah kan yang kita sembang ni dah gelak. So aku dah rasa lain lah. Dan dah terus duduk ke bawah kan, macam jatuhkan diri I betul. Dah istighfar banyak-banyak, cakap ni dah lain dah kan. Memang istighfar banyak-banyak. Lepas tu dah okey, terus naik kereta. Kita orang pun terus pergi ke tempat lain lah, ambil gambar apa semua. Ingatkan benda tu dah habis kat situ lah. Tak ada dah lah kan. Kita pun dah ambil settle ambil gambar dalam pukul 6.20 kot macam tu. 6 petang, 6.30 macam tu. So I cakap, sekarang ni sebab yang drive masa tu I. So I yang drive kereta tu. So I tanya, so I tanya macam, kita ni nak balik sebelum maghrib ke, atau kita nak gerak dalam lepas maghrib? Yelah, sebab dah kena gangguan yang macam tu kan. So kita macam takut dah. Sebab laluan dia pun memang gelap, nak naik turun Fraser tu kan. And then so maknanya Alia nak bergerak daripada Bukit Fraser tu, turun balik ke rumah balik lah kan? Nak perjalanan turun lalu dengan bukit yang berpusing-pusing tu kan? Betul. So masing-masing cakap better kita balik sebelum maghrib kan. So I cakap okey, dari atas tu nak ke bawah pun dalam sejam juga I kata. So macam cakap okey tak apa, sebab I yang bawa kereta kan masa tu. So I macam okey tak apa, tahukan sebab I jenis orang yang mudah nampak benda-benda macam tu. Saya takut lah. Lepas tu kita pun cakap okey tak apa, dah semua sepakat tak balik time tu. I pun bawa kereta turun ikut lereng-lereng tu semua.
memang I nampak benda yang sebiji dalam video yang kita orang tengok balik semula tu. Oh my god. Perempuan tu, maknanya kan perempuan tu follow Alia nak dengan satu family tu balik. Ya, betul tu? Kira macam kita orang turun dekat liring, dia muncul, tiba-tiba dia muncul dekat satu selekor tu, memang sebelah driver punya. Dah lah ada yang kan. Memang terkejut, tak tahu nak cakap lah pasal tu. Lepas tu macam dengan Cuk, Alia dalam waktu tu semua orang dalam kereta tu nampak juga ke Alia seorang? Alia seorang je yang nampak. Orang lain memang tak nampak. So macam terkejut. Kebetulan masa tu pula masing-masing turun tingkap tau. So macam aduh, rasa macam bila dah ternampak tu terus, sebab Alia yang drive, so Alia tingkap dia orang lah. Dia orang pun macam panik. Dah kenapa tiba-tiba macam ni kan? Sudah rasa tak sedap, cakap nak buka apa surah apa ayat ruqyah lah macam tu kan. Carilah nak connect lah dengan bluetooth dengan kereta ni. Tak boleh nak connect pula. Masa cakap ya Allah, time ni lah pula tak boleh nak connect. Memang tak boleh nak connect. Tiba-tiba tu boleh connect. Tengah play ni surah ayat ruqyah, dia boleh turn balik ayat ruqyah tu buka pada siaran radio. Ya Allah, oh my god. Ya, masa tu rasa macam Astagfirullahaladzim, kenapa macam ni kan? Ya Allah, tapi kita orang still juga buat juga sampai boleh play ayat tu kan. Banyak kali juga dia tukar balik ayat tu. Alia, time tu sure punya satu semua dalam kereta tu dah tahu something wrong kan. And then diorang macam mana tu? Mesti diorang macam okey, yang dekat belakang tu punya yang perempuan tu lah, 2 orang duduk kat belakang. So punya husband duduk seat sebelah I kan. Ni diorang dekat belakang dah risau dah, masing-masing dah baca ayat kursi apa semua. And then seorang tu dia ada ambil gambar tau dekat air terjun tu. Tangan yang dia selfie tu tiba-tiba sakit tau. So macam dah kenapa ya Allah. Memang dia cakap tangan dia tiba-tiba rasa berat, rasa sakit dia kata. I dah tak fikir benda lain dah. Ni mesti daripada air terjun tu. Dia memang, yang seorang lagi pula tiba-tiba menjerit pula dalam kereta tu. Oh my god. You boleh bayangkan, I dah tengah driving dengan jalan kiri kanan tu. Tiba-tiba yang seorang pun tengah menjerit-jerit, kata sakit-sakit macam tu. Ya Allah. Memang seorang tu tak fikir lain. Cepat sampai ke bawah aja masa tu kan. Masing-masing dah tak apa, orang kata dah tak ada normal, keadaan normal kan. Dah kena gangguan tu daripada yang gorang yang tukar ambil gambar, tangan sakit kan, kaki pun sama. Tu sebab diorang rasa macam pelik. Tapi husband I langsung tak kena gangguan. Hanya kita orang bertiga yang kena gangguan. Sampai ada satu lagi selekor. Kalau Aina tahu nak ke Bukit Fraser tu kan dia ada Sungai Shilling kan. Betul. Selekor, memang betul-betul dekat selekor Sungai Shilling tu, sepatutnya selekor tu ke kiri. Tapi yang Alia nampak dia straight. Jalan tu memang straight dan macam cantik sangat tempat tu. Memang cantik, macam ada pokok yang meriang sangat, macam laluan dia straight je. Hati masa tu memang dah tak fikir dah nak kona ikut selekor jalan. Memang nak terus je masuk ke tempat yang cantik tu. Dan apa jadi? Lepas tu, I punya husband sedar. Dia cakap, berhenti. Dia cakap kan. Lepas tu macam, I pun macam, kenapa nak suruh berhenti kan? Tengah driving kan? Okey ke tak? Dia tanya kan. Yelah. I rasa macam, betul lah kan jalan I lalu ni. Dia marah. Dia cakap, tak nampak ke selekor ni sepatutnya ke kiri? Dia macam cakap, macam mana kalau ada kereta datang tadi? Itu memang insiden kan? So macam, masa tu I dah macam panik apa semua, tak tahu nak cakap apa. I kata memang I nampak jalan tu straight. Then husband I take over driving. Sampailah ke bawah. Lepas tu kita orang tak straight balik rumah. Singgah dulu solat dekat masjid apa semua kan. Ingatkan dah okey lah sebab kita pun sebab dah pergi masjid apa solat apa semua. Lepas tu gerak balik. Memang husband I tak kena kacau apa-apa. Yang sepupu yang 2 orang perempuan tu kena kacau lagi sekali dalam kereta. Tiba-tiba dia kata dia terlelap tau. Dia terlelap sekejap. Dan tiba-tiba dia menjerit. Dia menjerit sekuat hati. Aku macam, dah kenapa kan? Lepas tu dia cakap
nampak bayangan dalam mimpi dia tu perempuan yang cantik, dia kata. Perempuan tu cantik macam orang dulu-dulu, pemakaian dia baju putih macam tu, pakai selendang putih, memang cantik, dia kata perempuan tu. Perempuan tu ikut kita, dia kata. Ya Allah, I rasa ini, yelah, I pun rasa macam ini mimpi yang petunjuk ke, mimpi yang sebab dia berfikir-fikir ke kan. Tapi memang dia cakap, memang dia nampak perempuan tu memang ikut kita masa kita nak keluar dari air terjun tu, dia kata. Oh, masa tu I dah rasa macam, okey, ada yang tak kena lah ni kan. I suruh diorang delete semua gambar-gambar yang dekat air terjun yang diorang ambil tu kan. Video yang nampak penampakan benda tu pun delete lah kiranya ni? Ada video tu tapi I ada release sebab I memang takut sangat. Tu macam I tergerak hati kan nak tengok video tu, tengok. Sebab dia kata dia ada record video tu, cuba tengok. I tengok balik. Kali pertama memang tak nampak. Lepas tu I tengok ulang, memang nampak jelas. Lepas tu I cakap, inilah benda yang I nampak masa I turun dekat Seleko, I driving kereta tu, dia muncul. Memang benda yang sama, I kata. Masing-masing dah takut dah masa tu. Lepas tu okey lah, tak apa. Dah kita pun balik rumah, settle mandi apa semua. Tak nak fikir lah benda tu. Since korang satu kereta dah dapat rasa tau ada gangguan daripada on the way dekat atas Bukit Fraser nak turun ke bawah tu, ada yang menjerit, ada yang sakit tangan, and then Alia pun tak nampak jalan yang betul. Ada tak tergerak waktu tu macam apa kata kita pergi jumpa ustaz ke untuk berubat ke, sebab ni memang confirm ada gangguan daripada benda tu? Okey, masa tu kita orang memang ada rasa macam nak cari ustaz kan, macam sebab gangguan ni rasa macam benda tu dah ikut kita orang kan balik. Tapi macam rasa macam tak apa, kuatkan hati dulu, kalau masih ada gangguan lagi baru kita orang nak jumpa ustaz. Lepas tu rupanya housemate, masa tu I tak kahwin lagi lah dengan husband I tu. Housemate dia kena gangguan. Dia kata macam, dia call. Masa tu dia call, dia kata ada something tak kena ni, dia kata kan. Korang pergi mana, dia tanya. Malam korang pergi mana, apa benda semua. So I cakap, apa yang tak kena kan. So I tak nak lah macam terus bagi tahu dia kan. So I tanya apa yang tak kena, dia kata dia rasa ada something tak kena dalam rumah ni, dia kata. Then I kata, I ceritalah, kita orang pergi Fraser macam ni. Lepas tu I cerita juga ada gangguan apa semua-semua. Esoknya tu dia panggil ustaz datang ke rumah. Perasaan yang tak kena yang dia rasa tu, ada dengar bunyi pelik ke, dia nampak macam ada kelibat ke apa? Okey, dia kata macam dia tu orang yang boleh rasa kehadiran benda-benda makhluk macam tu. So dia cakap dia dapat rasa benda tu. So I percayalah sebab dia memang orang yang macam tu. So aku cakap okey tak apa. Esok dia kata dia akan suruh ustaz lah datang apa semua. Tapi I tak sedap hati malam tu kan. So I kata okey tak apa, you tunggu sekejap, I datang. So I pergi balik ke rumah sewa tu. Lepas tu I tanya kenapa, apa yang tak okey ke apa benda semua kan. I dalam kereta ni dia punya husband I tu dekat sisi cermin ni tengah bercakap lah. Dia cerita dia tak ada kena gangguan, dia kata dia okey je, dia kata. So I macam, cuma dia kata kawan dia dapat rasa benda tu. Okey. Kawan dia berdiri betul-betul depan kereta. So kira macam I park depan rumah dia kan, pagar, dan I tak tutup lampu kereta dah, I buka. So tersulung dekat muka dia, memang nampak muka dia lain sangat. I macam memang bukan muka kawan dia. Apa yang berubah, apa yang lain tu? Dia pucat ke, dia nampak pucat? Ya, muka dia memang pucat. Lepas tu macam muka orang yang marah pandang tepat dekat kita. I rasa macam kenapa? Mula fikir macam kenapa dia nak pandang aku macam ni kan. Memang pandangan dia tajam, macam marah dengan muka yang pucat macam tu. So I macam dia pun mungkin perasan kot I pandang tepat tengok dia pun terus masuk dalam rumah. I pun cakap tak apalah, esok panggil je lah ustaz datang ke apa semua kan. Dan I pun balik rumah. Esoknya tu ustaz datang, I pun tak ada, I tak berdepan lah dengan ustaz tu. Sebab cuma I punya husband dengan dia punya housemate dia je yang
jumpa dengan ustaz tu kata benda tu memang dah ikut kita orang. Rupanya benda tu dia kata bunyian. Yang suka dengan husband I tu lah. Dia kata sebab tu lah dia tak bagi kita orang bertiga ni mandi dekat air terjun tu. So itu sebab juga logiknya dia yang ketiga-tiga perempuan dalam kereta tu terkena gangguan, termasuk Alia sendiri kan, tapi husband je yang kacau. Betul. So barulah kita orang macam realise balik, recall balik apa benda yang jadi kan. Patutlah kan nak mandi, dia tak bagi mandi kan. Tiba-tiba jadi gelap je. Oh ya Allah, masa tu memang rasa lepas tu nak buat macam mana kan. Lepas tu ustaz tu kata kalau ikutkan memang kita orang kena hantar balik benda tu, pergi balik ke tempat dia kan. Ya Allah Aina, masa tu rasa macam serius lah nak kena pergi hantar balik dalam perjalanan macam mana kan. Cuk, ustaz suruh Alia sendiri Alia dengan waktu tu bakal husband hantar sendiri balik. Tu pun dia akan follow juga, ustaz tu akan follow juga ke macam mana? Dia kata kita orang yang kena pergi sendiri. Oh no. Macam mana? So macam mana macam tak kita mulalah fikir panjang kan, daripada KL nak ke Bukit Fraser tu, tengah perjalanan yang macam tu yang kita orang dah alami, lepas tu nak hantar pula balik kan. Lepas tu ustaz tu kata okey tak apa, dia cuba dulu. Dia kata kalau benda tu macam masih berkeras, nak tak nak memang kita orang terpaksa hantar balik benda tu. Kalau tak memang dia akan duduk dekat rumah. Uish, masa tu macam ya Allah, tawakal je lah kan. Macam cakap ya Allah, minta-minta lah benda tu nak balik dengan sendiri kan. Dia lama juga ustaz tu inform balik kita orang, kata okey benda tu dah balik sendiri. Dia kata ya Allah, masa tu lega. Itulah kali terakhir kita orang pergi Bukit Fraser. Lepas tu dah tak pernah pergi lagi dah sebab dengan pengalaman yang macam tu.